Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Episod kali ini cukup istimewa. Kita tidak berada dalam studio tapi kita berada di sebuah pulau perhentian, ataupun lebih tepat lagi kita berada di Mimpi Resort. Bukan salah sebuah, sebenarnya satu-satunya resort yang diiktiraf mesra OKU dengan kemudahannya yang cukup memberikan kemudahan ataupun memberikan keselesaan kepada OKU. Dan dalam masa yang sama juga, Pulau Perhentian ini merupakan salah satu pulau ataupun lokasi tumpuan untuk para penyelam ataupun mereka yang nak mencuba sukan selam scuba ataupun diving lah, mudah untuk kita sebutkan kan. Selam scuba ni banyak sebenarnya manfaat dia yang orang tak perasan, dan mungkin bagi setengah individu nak selam scuba ni pun, nak masuk dalam air itu pun mungkin sesuatu yang agak menakutkan, menggerunkan, tapi ada kebaikan dan kelebihannya tersendiri, terutamanya untuk golongan OKU. Dan untuk itu saya nak bersama dengan salah seorang OKU, Nahlah Abdul Rahim, yang mengambil peluang mencabar diri untuk mencuba sukan selam scuba ataupun diving. Nahlah berada bersama saya. Nahlah, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Ada rasa terawang-awangan macam di mimpi? Ya, Alhamdulillah, lega lah dah selesai diving tadi. Alhamdulillah. Okay, Nahlah, apa menyebabkan Nahlah nak cuba sukan selam scuba ni? Oh, saya sebenarnya suka travel. So last year saya pergi Sabah. Saya buat sea walking. Sea walking yang kita pakai helmet tu semua kan. So tapi dia tak lama lah. Tapi dia tak lama. Cuma kita berjalan atas macam jetty kat bawah tu. So divers akan teman kita pimpin. Lepas tu saya pergi dengan grup kawan-kawan mak saya lah. So kebetulan bila kita orang buat snorkeling tu, diving waterproof kamera saya jatuh dalam air. Dalam jugalah dia jatuh tu, hampir hilang dah. Okay, nasib baik salah seorang aunty yang kawan mak saya tu, dia diver. And dia dan anak dia lah tolong dive kan, dah sampai ke bawah dah tu, selamatkan kamera saya, nasib baik dapat balik. So itulah yang menyebabkan saya lepas ni kena nak try lah diving. Apa rasa dia? Macam masuk leceh tak, rumit tak nak belajar diving ni sebenarnya? Pada saya diving ni perlu concentration yang tinggi. Sebab kita kena fokus. So bila kita kena fokus, mental kita kena kuat. So saya ada masalah dalam alignment and concentration and coordination as well. So mental sangat penting, mental preparation sangat tinggi, sebab kita, salah satunya kita nak kena kawal coordination physical kita and breathing coordination as well. Bila kita nervous, kita akan panic. So untuk saya ambil masa untuk sesuaikan diri, tenang. And pada masa yang sama, sebenarnya water therapy ni, berada dalam air buat kita tenang. And saya sebenarnya kaki saya cepat cramp. Jadi bila ada dalam air, dia kurangkan water pressure tu, kurangkan rasa sakit and rasa cramp lah. Buat pengetahuan mereka dulu, Nahlah ada OKU, ada mild cerebral palsy Ya, mild CP. Mild CP. Maksudnya dia weakness dekat lower limb, di bahagian kaki tu. Jadi kita tahu diving ni sebenarnya ialah nak finning, kita nak mengayuh tu guna kaki juga kan. Jadi apa challenges terbesar masa dalam air tu? Saya lahir premature, pramatang. Jadi saya perlu coordination yang sangat tinggi, tapi alhamdulillah instructor saya Tuan Haji Said banyak bantu, bagi support. Betul ambil masa yang lama. So kita kena sabarlah ni, dalam semangat nak kena kuat. Sebab berapa kali try juga cramp, tapi alhamdulillah lepas banyak kali tu, alhamdulillah bila praktis konsisten, dia akan okey, insya-Allah. Saya kalau ikutkan, saya cepat nervous, panic. Tapi bila saya turun dalam air, dia tenang. And of course kita atas darat kita akan rasa berat, tapi bila bawah
air kita rasa ringan. Sama juga dengan mental preparation kan. Orang kita ni, diorang segelintir masyarakat yang a bit skeptical lah. Macam memandang rendah pada OKU. So itu yang menyebabkan saya try lah, saya cuba cabar diri saya. So bila turun bawah tu saya tenang. Saya tenang. Of course bila kita tenang, kita boleh coordinate lah. Tangan macam kaki, kalau saya tak kuat fin, saya pakai tangan. Saya pakai tangan, and of course yang penting breathing coordination tu sangat penting. So that's why mental kita kena kuat. So alhamdulillah tahun ni saya sebenarnya saya baru je dapat mental health first aider sijil. Alhamdulillah dah certified sekarang ni. Oh, ada tu. Comel dia punya lencana tu. Jadi ini untuk saya sebenarnya, untuk diri saya sendirilah. At least kita boleh prepare diri kita untuk kuat. Sebab mental torture sebenarnya adalah lagi kuat cabaran dia sebenarnya daripada fizikal. So kalau kita tak boleh lawan secara fizikal, kita kena lawan secara mental. Betul. Sebab tu ada pepatah menyatakan you can do anything if you put your mind through it. Ya, Okey. betul. Ini merupakan sebenarnya satu, saya kira, cabaran kepada individu di luar sana untuk mencuburi ataupun mencuba sukan selam scuba ataupun diving ni. Tapi dia memerlukan latihan, memerlukan ada disiplinnya tersendiri, takkan nak main redah terjunnya kan. So psychology preparation sangat penting. So jurulatih saya, Tuan Haji Said pun ada berkongsilah cara untuk pendekatan secara psikologi. Sebab OKU ni dia sangat sensitif. Betul. Jiwa sangat sensitif, and Dan sesetengahnya memerlukan pendekatan secara dekat dan secara kadang-kadang secara reverse psychology ataupun secara lembut yang kanak-kanak punya style. Persekitaran yang sempurna, yang sangat menyokong untuk orang OKU mencuburi ataupun mencuba pelbagai bidang ini sangat penting. Dan ini jugalah yang akan kita nak ketahui lebih lanjut selepas ni. Sebab kita nak tengok sebab bukan semua fasiliti ataupun kemudahan tempat pelancong untuk riadah ni menyediakan pusat yang mesra OKU. Begitu juga dengan seperti resort. Tapi kita sekarang berada di tempat yang betul, resort yang mesra OKU. Terima kasih Nala kerana berkongsikan pengalaman mencuba selam scuba. Dan kita nak berhenti rehat seketika sebenarnya. Selepas ini kita nak tengok apa yang menariknya, ataupun fasiliti bagaimana, dan apakah cara kita nak belajar selam scuba tu, terutamanya untuk OKU ni berbeza dengan orang yang normal. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kalau tadi kita dah berbual OKU yang merasai pengalaman melakukan selaman scuba, bukan selam scuba diving ni. Sekarang ni kita berada di dive center di Pulau Perhentian ni, dan saya nak bersama dengan Cik Yue Ui, pengurus dan juga sebenarnya penyelam scuba juga. Di Below the Surface ataupun BTS. Yue, apa khabar? Apa khabar? Baik. Baik, sihat, gembira ni. Bola lepas dah gembira lah ni kan? Yalah. Okey Yue, boleh you explain sikit macam mana, dah berapa lama dah you start dive sebenarnya? So, saya dah start since 2007. So, lama. Ya, dah lama. Tapi start kerja dalam bidang ni since 2011. Ya. 2011? Sampai sekarang lah. Sama juga. Okey, memandangkan kita dekat Pulau Perhentian ni, antara pulau yang menjadi tumpuan untuk para divers dekat luar sana untuk melakukan aktiviti selaman mereka. Apa sebenarnya keunikan dekat Pulau Perhentian ni? Keunikan dekat Pulau Perhentian ni, air dia jernih. Lepas tu kebiruan. Lepas tu di sini kita ada banyak jenis dive site.
Seperti rack dive. Lepas tu ada yang terumbu 3 yang dia structure dia based on big rocks. Lepas tu ada tokong laut. Yeah. Oh, tokong laut. Yeah. Dia tukun. So, Okey. tukun. I salah dengar. Okey, tapi manakah kita dekat salah sebuah resort di terkemuka di Pulau Perhentian ni, Mimpi ni. Dia juga bukan saja menjadi tumpuan para penyelam tapi juga untuk mereka yang kurang upaya juga. Yeah. Apa menyebabkan dia dapat tumpuan ataupun status yang sering jadi pilihan terutamanya OKU ataupun mereka yang ingin mempelajari selam scuba ni? Sebab sini kita diberi peluang untuk bekerjasama dengan Dive Heart, and then Dive Heart bagi certification of recognition untuk kita orang kat Mimpi Perhentian Resort and below the surface divers. Yeah, so yeah, we are OKU friendly lah. So Dive Heart ni apa sebenarnya? Dive Heart ni dia build confidence and self-esteem for people, for child, adults, and also those disabilities. Yeah. Oh, and the motto is to embrace The abilities. okay. Yes. Itu satu perkara yang menarik. Tapi at the same time, apa pesanan Yue kepada mereka di luar sana yang mungkin nak cuba selaman scuba ni? Apa kelebihannya terutamanya untuk golongan ataupun mereka yang kurang upaya? So untuk mereka yang kurang upaya, mereka boleh try dulu dengan Discover Scuba Diving, which is for beginners. So once dia dah try, dia okay, dia boleh continue with the license lah. So Discover Scuba Diving, you start with shallow water, and then you try breathing, then go explore the dive site, tengok ikan-ikan, marine life. Yeah, so it's fun. Dia ada berapa stage ataupun level sebenarnya diving ni? Dia banyak Start stage. with Start discovery. with discovery tu bukan lesson, dia cuma try je. Kalau untuk lesson, dia start dengan open water course, lepas tu advance, rescue and dive master, instructor and so on. Yeah. Ada beza tak setiap level? Ada lah sedikit lah beza. Like for open water, you learn the basic first. Yeah, so for advance, you go more deeper, go to wreck dive, night dive pun boleh, dive malam, gitu. Oh, banyak sebenarnya peringkat-peringkat ataupun kategori dalam selam scuba ni. Tapi terima kasih Yue. Sama-sama. Thank you. Kita nak explore area kat sini dan juga kita nak lihat bagaimana di kawasan ini banyak lagi sebenarnya kemudahan, fasiliti yang bukan saja untuk mereka yang normal yang nak mencabar diri mereka tapi juga untuk OKU. Yes. OKU friendly di sini Yes. dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Yes. Thank you so much Yue. You're welcome. Nanti kita try dive sama-sama lagi. Alright. Okay. Okay, hai. Saya sekarang ni berada di Hotel Mimpi ataupun Mimpi Resort di Pulau Perhentian ini, di mana Resort Mimpi ini merupakan satu-satunya hotel ataupun resort yang mesra OKU. Bukan sahaja-saja mesra OKU tapi juga turut diberi pengiktirafan. Jadi apa sebenarnya fasiliti ataupun kemudahan yang menyebabkannya diberi pengiktirafan? Ini kita nak tanya sendiri dengan pengurusnya, Matthew Sanggilos, pengurus di Mimpi Resort. Apa khabar Matthew? Khabar baik. Sihat? Sihat. Oh, macam baru lepas bermimpi. Dah. Every day, tiap hari je mimpi. Mimpi. Okey Matthew, apa sebenarnya fasiliti yang menyebabkan Mimpi Resort ni diiktiraf mesra OKU? Kita ada beberapa fasiliti. Satu-satunya adalah ramp lah, naik nak pergi lobby. Kita ada lift dari tingkat ground floor all the way to the third floor. And then dalam bilik pun kita ada facilities, contoh kalau ada guest yang wheelchair, kita ada provide plastic chair untuk shower. Door swing pun kita buka semua, and then masuk dalam bilik tu kita ada ramp semua lah. So some of the equipment they provide ada macam wheelchair lah, kita ada memang provide lah. Maksudnya kalau siapa-siapa yang datang daripada darat nak masuk check in di Mimpi Resort ni memang dah disediakan Dah all the disediakan. facility, wheelchair and everything. Correct, betul. Apa menyebabkan why at the first place Mimpi Resort ni they provide all this kind of facilities? We want to bagi opportunity lah untuk semua orang untuk experience
facility di pulau sini. Sebab selalunya kalau orang-orang OKU nak datang pulau, diorang fikir susah nak naik boat, kalau benda hotel resort yang tepi pantai tu macam mana nak bawa wheelchair, nak pakai crutches, susah sikit. So we ada idea is we want to make it easy for everyone lah to come and visit the island for us. Apa lagi aktiviti? Sebab macam tadi kita tengok ada dive center untuk OKU yang mesra OKU, memudahkan OKU yang nak mencuba sukan selam scuba ni. Apa lagi fasiliti ataupun aktiviti sebenarnya yang Mimpi Resort sediakan yang untuk cater not just normal person but also OKU? Some ada facilities yang kita ada kalau yang selalu kalau first time diving tu kadang-kadang rasa takut. So kita ada swimming pool sendiri. So kalau first time tu rasa segan-segan tu, we try why don't first dive tu kita pakai equipment semua, kita masuk swimming pool dulu. The depth of the swimming pool only tak dalam sangat, 1.8 meter je. So it's easy for them lah to try. Sesuai untuk mereka yang baru nak, orang kata apa, biasakan diri nak jinak-jinak. Betul. Masuk ke laut kan, kena air. Betul. Takut air. Betul. Kadang-kadang orang takut air. Dah tengok pantai, tengok laut tu besar sangat, orang takut. So kita test dulu dekat swimming pool. Itu semua ada dive center. Dengan dive center BTS lah, dia orang akan arrange lah semua. Okey, menarik. Ini satu aktiviti selam scuba yang boleh kita explore, terokai untuk orang di luar sana. Tapi sebenarnya macam mana sebenarnya kita nak belajar selam scuba ni, kita nak tengok sebab dia macam banyak sangat teknikal dia, kena pakai tu, pakai ni apa semua. Yang itu kita akan tanya dengan jurulatih selam scuba selepas kita berhenti rehat ini. Hai, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Tadi kita dah bercakap mengenai kemudahan yang mesra OKU di Pulau Perhentian ini dan juga bagaimana pengalaman yang dikongsikan oleh Nahla OKU yang mencuba sukan selam scuba. Sukan selam scuba ataupun diving ni bagi kebanyakan orang di luar sana kalau tak pernah menerokai dunia dasar laut ni, mungkin kita rasa seronok main terjun dia macam itu, tapi sebenarnya dia mempunyai banyak prosedurnya, mempunyai teknikalnya. Tapi benda tu kalau kita dah belajar, dia akan jadi satu rutin. Tak rasa pun kita dah buat semua tu. Semuanya untuk kita menikmati keindahan alam dan dalam masa yang sama untuk kita berada dalam keadaan ataupun suasana yang selamat. Dan untuk kita nak tahu bagaimana sebenarnya nak belajar teknik selaman, selaman bukan senaman, ada senaman jugalah. Kita bersama dengan Tuan Haji Syed Abdul Rahman. Beliau merupakan jurulatih selam scuba, instruktor dan juga sebenarnya ambassador duta Dive Heart Malaysia. Dive Heart ni sebuah badan NGO. Tapi mungkin untuk pertama sekali mungkin Tuan Syed boleh kongsikan Dive Heart ni apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Ingin saya berkongsi bahawa Dive Heart ialah satu organisasi bukan berkepentingan untuk keuntungan, non-profit organisation di mana misi dan visi kami ialah untuk membantu golongan khas untuk sukan riadah, sukan air yang melibatkan sukan selam scuba, di mana Dive Heart beroperasi beribu pejabat di Chicago, US, dan kami di Malaysia ialah salah satu pusat Dive Heart 5 bintang yang beroperasi di Kopi Tanah Tajam Heights di Kuala Lumpur. Dive Heart ini antara NGO yang embrace, yang membantu menyokong terutamanya OKU buat aktiviti dalam air. Aktiviti dalam air ini secara in general ya, secara umumnya, adakah ini sebenarnya satu mengapa orang di luar sana terutamanya OKU perlu mencuba sukan air ni? Seperti mana tagline untuk Dive Heart ialah Imagine the Possibility. So Dive Heart memberi peluang kepada golongan khas, terutamanya mereka yang dikategorikan sebagai 4 golongan, iaitu visual impact, kurang deria penglihatan, hearing impact,
kurang dia pendengaran, amputee, kurang anggota badan, iaitu tangan atau kaki, paraplegic, mereka yang telah lumpuh daripada pinggang ke bawah, dan juga quadriplegic, mereka yang lumpuh dari peringkat dada ke bawah. Sukan air banyak memberi bantuan kepada mereka kerana ia dikategorikan sebagai water therapy, di mana dia telah dibuktikan telah banyak membantu especially golongan quadriplegic untuk mereka yang berkerusi roda. Semasa kami membawa mereka ke dalam air, mereka rasa ringan dalam satu suasana yang dipanggil zero gravity, di mana ia memberi kebebasan kepada mereka dari segi fizikal dan mental untuk bergerak dengan prosedur teliti yang kami adakan dalam prosedur dan juga latihan dengan menggunakan dive hard. Susah tak Tuan Haji sebenarnya kalau kita nak mengajar ataupun apa sebenarnya prosedur tertentu untuk mereka yang berkeperluan khas ini? Adakah ada beza dengan orang yang normal? Yes. Untuk melatih orang golongan diver yang biasa, yang normal, mungkin kita memerlukan 4 hari untuk khusus paddy open water. Tetapi untuk golongan OKU, ia mengambil lebih masa kerana golongan OKU memerlukan masa untuk menstabilkan diri di dalam air dan juga melatih mereka untuk latihan pernafasan. Ini melibatkan apungan badan, buoyancy, breathing technique dan juga skill-skill yang perlu digunakan untuk melatih seorang OKU untuk menjadi penjalan scuba dive hard yang bertauliah. Apa macam Tuan Haji sendiri adalah jurulatih selam scuba specialized pengkhususan dalam melatih OKU ni. Apa cabaran dia apabila yalah orang normal pun ada cabaran sendiri kan. Terapung lah, tak boleh berenang lah kan. Apa cabaran untuk melatih OKU ni? Cabaran dia ialah bila kita menjadi seorang jurulatih profesional, kita perlu ada kreativiti dan inisiatif untuk melakukan latihan dengan cara yang berbeza. Di mana sekali lagi saya ingin nyatakan tagline dive hard, imagine the possibility, dan juga program ini untuk melatih OKU kita namakan adaptive. So untuk adaptive ni ialah satu konsep yang kita terpaksa adaptasikan untuk cara yang berbeza untuk melatih golongan khas. Jika proses A tak boleh digunakan, kita menggunakan proses B dan proses C. We adapt to the candidate, we adapt to the environment, we adapt to the dive hard procedure. Dia ada peralatan khas ke? Maksudnya untuk diver OKU ataupun diver normal, adakah ada perbezaan alatan ataupun sama je sebenarnya? Ada peralatan khas yang digunakan untuk OKU. Contohnya untuk mereka yang dari kategori paraplegic, mereka lumpuh pinggang ke bawah, mereka menggunakan wet glove. Glove yang digunakan untuk tangan kerana mereka bergerak menggunakan tangan dengan proses kuat dada, iaitu breaststroke. Oh, itu ada antara yang peralatan yang diperlukan. Okey, Haji, kepada mereka di luar sana yang mungkin melihat sukan selam scuba ataupun diving ni sebagai satu yang bahayalah, takutlah kan, apa yang Haji boleh katakan kepada mereka di luar sana dan juga kepada mungkin individu ataupun mereka yang mempunyai ahli keluarga ataupun mereka sendiri yang mungkin ada masalah. Banyak sebenarnya masalah boleh selesai dengan dalam air. Salah satunya adalah bila kita nak rasa lebih tenang, kita nak kawal pernafasan. Apa antara nasihat yang boleh Haji berikan kepada mereka di luar sana? Sukan selam scuba ni banyak memberi kelebihan kepada seseorang, iaitu seorang yang normal dan juga untuk golongan khas. Kerana ia dikategorikan sebagai zero gravity, di mana bila mereka dilatih dengan proses yang betul dan juga prosedur dive hard, mereka berasa bebas di dalam air dan juga dengan teknik yang betul yang diberikan kepada setiap pelajar mahupun yang biasa ataupun yang khas, ia memberi ketenangan untuk di dalam air. Contohnya bila kita mengajar mereka tentang apungan badan, untuk golongan khas mereka rasa bebas. Again, zero gravity, it helps.
Ini telah dibuktikan secara saintifik dan secara medikal oleh John Hopkins University di Amerika Syarikat dengan program scuba therapy dan juga water therapy dan juga zero gravity. Okey, banyak sebenarnya kelebihan dan sebenarnya Dive Hard ni juga kepada mereka yang tak tahu di luar sana, kepada diver pun kalau tak tahu, Dive Hard ni adalah organisasi yang anda juga boleh volunteer. Masuk saja ke website divehard.org, lihat macam-macam ada di situ, baca. Dan kepada mereka di luar sana, baik untuk mereka yang berkeperluan khas ataupun yang nak mencabar diri sebenarnya, nak teroka dunia dasar laut ini, bolehlah mencuba selam scuba, tapi bukan macam komando atau mafia, ada prosedur dia. Baik, terima kasih Tuan Najib Syed Abdul Rahman, jurulatih selam scuba, khusus melatih OKU dan juga orang normal, dan juga duta ataupun ambassador Dive Hard Malaysia. Baik, sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.